Okay, hari ni kita akan sambung pembelajaran kita tentang prosedur eksperimen. Okay, hari ni kita nak belajar cara nak tulis prosedur. Okay, so kita mula dulu dengan garam tak larut. Slide yang ni saya dah pun explain minggu lepas, betul tak? Okay, so saya harap kamu masih lagi ingat. Yang mana dalam prosedur penyediaan garam tak larut ni, step dia kita akan campurkan kedua-dua larutan kita tu. Okay, siapa ingat? Lepas kita campur, apa kita punya set? Yes, kacau. Okay, kita campur, kita kacau. Okay, waktu kita kacau ni, mendakan dah pun terbentuk garam kita dah pun terbentuk. Okay, lepas kacau, kita tengok gambar ni apa dia? Kita turas, kemudian kita bilas dan juga kita keringkan. Okay, kamu masih ingat lagi kan short form dia, singkatan dia apa, akronim yang kita dah buat? Okay, untuk yang tak masuk kelas minggu lepas, kita dah pun bincang. Akronim kita untuk garam tak larut ialah Cik Khadijah tak balik Kedah. Okay. Okay, sekarang kita pergi pada objektif kita hari ini. Cara tulis prosedur dengan lengkap. Sebab saya tak nak kamu hafal prosedur satu demi satu. Sebab terlalu banyak kalau nak hafal prosedur. So macam mana kita nak tulis prosedur dengan baik, kita mesti faham dulu. Okay, kemudian kita hafal apa yang sepatutnya kita hafal. Okay, prosedur dalam kimia, basicnya ialah nak buat ayat, mesti ada A, B, C. Okay, A tu apa? A adalah action ataupun aksi lah perbuatan kita, apa yang kita buat. Kita panaskan ke, kita sejukkan ke, didihkan, kita tambahkan, masukkan, okay, banyaklah perkataan-perkataan yang menunjukkan kita tengah buat sesuatu. Okay, kemudian B. B tu apa? B tu bahan. Bahan apa yang kita masukkan tadi? Bahan apa yang kita panaskan? Okay. Seterusnya C adalah container. Container ni adalah bekas. Kita buat dalam apa? Okey, dalam bikar, dalam tabung uji ke, dalam tabung didih ataupun dalam kelalang pun. Okey, adalah alat-alat kita. Okey, kita tengok pada aksi. Okey, aksi dalam kimia berhati-hati. Kalau bekas kita tu masih lagi kosong, gunakan perkataan ataupun aksi tuang. Kalau bekas kita dah ada isi padu, dah ada bahan dalam tu, kita kata tambahkan ataupun masukkan. Okay, yang penting yang ni lah kalau bekas kosong. Kalau bekas kosong, guna perkataan tuang. Seterusnya untuk bahan, untuk tulis bahan dengan cantik, dengan bagus, okay, mesti ada IM. Okay, I tu apa? I ni adalah isi padu. Okay, M adalah kemolaran bahan kita. Contoh, kita nak masukkan asid. So, kamu kena beritahu berapa isi padu asid yang kamu nak masuk tu. Contoh, kamu nak masukkan 25 cm padu. Okay, kena tulis asid nitrik. Okay, berapa kepekatan dia? Okay, contoh kepekatan ni, katakan 0.5 mol desimeter padu. Okay, untuk isi padu, dia bergantung kepada kontainer. Kontainer ni kita tengok, kalau bekas kita tu adalah tabung uji. So isi padu yang sepatutnya dalam tabung uji berapa? Kamu nak masuk berapa? Katakanlah kamu nak masuk asid dalam ni. Kamu nak letak berapa? Janganlah kata 25 cm padu dalam tabung uji. Melimpahlah dia, banyak. Okay, so kamu alert tentang isi padu dia. Kalau tabung uji, make sure kamu tulis 2 hingga 5 cm padu sahaja. Jadi pilihlah. Kalau saya suka 3. So saya tulislah 3 cm padu. Kalau kamu suka 4, kamu tulislah 4. Boleh dalam range ni. Dalam lingkungan nilai ni, 2 hingga 5 cm padu. Jangan lebih. Sebab kalau lebih, nanti bila kamu nak masukkan bahan lain, okay, takut nanti kamu tak perasan. Sebenarnya tabung uji kamu tu dah melimpah. Sebab masa kita tulis eksperimen, kita tak buatkan eksperimen, jadi kita suka hati je tulis berapa isi padu.
So tak logik. So bila tak logik salah lah. Okay. So kalau kamu ada bika, so berapa isi padu yang sesuai untuk bika? Bika kita ada banyak saiz kan? Kita ada 50 ml, kita ada 100 ml, kita ada 250 ml. So, jadi biasanya kalau kita bika ni, kita kata yang sesuai dia adalah 20 hingga 50 cm padu. Dia bergantung kepada saiz bika. Yang kelalang kon semua tu, okey kamu ikut bika lah, ikut logik. Okay, kemolaran. Okay, kemolaran berapa yang sesuai dalam kimia. Okay, kamu biasakan tulis 0.1 hingga 1.0 mol sahaja. Boleh dalam range ni Okay, kamu catat sikit dekat kamu punya nota. So kalau kamu suka 0.5, so kamu tulislah 0.5. Sebab apa? Dalam kimia kalau 1 point something tu okay, dah pekat. Okay, contoh kita nak sediakan plumbum sulfat katakan. Okay, so first step kita apa dia? Tips. Okay, yang pertama, kita mesti tentukan dulu garam kita ni GTL ataupun GL. Okay, garam larut ataupun garam tak larut. Okay, so sekarang kamu tentukan plumbum sulfat, garam larut ke garam tak larut. Okay, tengok belakang tengok belakang. Sulfat, si pembaca. Okay, good. Tak larut tak larut. Zafran tak larut. Okay, sebab kita tengok S ni, SP pembaca. Okay, sulfat, si pembaca. Jadi pem tu PB. Jadi PB adalah garam tak larut. Okay, plumbum sulfat dia tak larut. Okay, so sekarang kamu dah tahu dia adalah GTL, garam tak larut. Okay, so tips yang kedua, persamaan kimia. Sebelum ni kita dah belajar. Mula-mula kita asingkan dulu kan, plumbum dengan sulfat kita asingkan. Okay, saya laju sikit kat sini sebab kamu dah belajar. Okay, seterusnya lepas asing, kita tak boleh tambah asid. Sebab yang tambah asid tu, kalau dia garam larut sahaja. Okay, sekarang ni garam kita tak larut. Jadi bila tak larut, kita kena tambah nona. Jadi tambah nona. Nona. Okay, so tengok dia punya formula betul tak? Plumbum nitrat. Okay, nitrat NO3. Okay, plumbum 2 plus, yang ni adalah minus. So kita akan letak bracket berdua kat sini. Okay, Na plus SO4 2 minus. So akan letak 2 kat sini. So kita punya hasil adalah plumbum sulfat. Okay, charge dia sama. So jadi tak perlu tukar cincin. And then natrium nitrat. Okay, seimbangkan. Okay, nampak nitrat ada 2. Terus sahaja letak 2. So Na akan jadi 2. So Na memang dah ada 2. So persamaan kita dah pun seimbang. Jadi dalam tindak balas ni, kita akan ambil garam larut kita, plumbum nitrat, dan juga garam larut satu lagi ialah natrium sulfat. Okay. Dalam cecair lah sebab dia adalah garam GL kan. Garam larut, so dia dalam larutan. So dua-dua ni adalah larutan. So kita akan campurkan tadi. Okay, tips yang ketiga, tips penyediaan garam. Okay, tips penyediaan garam ni yang mana? Yang tadi. CK, okay, Cik Khadijah, tak balik Kedah. Okay, sebab ini adalah garam tak larut. So kita pakai kita punya tips penyediaan garam. Okay, ini untuk GTL sahaja. Untuk GL saya tak bagi lagi. Okay, ada juga tapi saya tak bagi lagi. Okay, sekarang ni kita nak bina ayat. Okay, nak bina ayat ikut ABC ni tau. Okay, jadi yang tadi untuk C campur ni kita tak terus tulis campurkan dua bahan plumbum nitrat dan juga natrium sulfat. So kita kena pisahkan kat sini. Kita akan guna perkataan sukat dulu. Okay, kemudian barulah kita tuang ataupun kita tambah. Okay, tambah ke tuang? Okay, depend pada case yang tadi saya cakap tadi. Bekas kosong ke bekas berisi? Okay, so ayat yang pertama, okay, ambil aksi kita tadi. Untuk campur sahaja kita pisah pada dua tau. Yang lain ikut sahaja. Okay, so ayat yang pertama, sukat.
Action kita sukat sukat. Okay, kedua kita tengok bahan. Okay, kita nak sukat apa? Okay, ambil salah satu. Betul tak? Okay, jadi kita ambil salah satu. Kita nak ambil apa? Katakanlah kita ambil PB nitrat ni lah So kita akan tulislah. Kita tahu dalam bentuk garam larut tadi kan. So dia adalah larutan. Ini adalah kita punya bahan tadi. Larutan plumbum. Eja mesti di eja tak boleh tulis formula kat sini. Plumbum nitrat. Okay, itu kita punya bahan. Okay, kemudian kita punya container. Okay, container kita, okay, kita nak isi dalam apa? Bekas kita nak isi apa? Tabung uji ke, bika ke apa? Okay, bika lah. Okay, so settle. Okay, kemudian ingat tadi bahan. Bahan tadi, kita mesti tulis dia punya isi padu. So, jadi kita nak isi dalam bika, so pilih range antara 20 hingga 50. So berapa? Katakanlah saya ambil 25. So saya kena pilih lah 25 cm padu. Larutan plumbum 2 nitrat. Okey, kat sini M. M, kemolaran. So untuk larutan plumbum 2 nitrat, okay, kemolarannya berapa kamu nak letak? Katakanlah saya ambil 1.0, saya ambil yang maksimum tu. Unit, mol, dm, negatif 3. Nak tulis molar tu pun boleh. Tak ada masalah, tulis M besar. Okey, cuba baca ayat. Sukat 25 cm padu, larutan plumbum 2 nitrat, 1.0 mol density padu, bika. Nampak tak cantik, betul tak? Kat mana tak cantik? Kat sini. Betul tak? Kita buatlah ayat bahasa Melayu dengan cantik. Ke dalam bika. Kan, baru nampak ayat tu lengkap. Okay, settle ayat yang pertama. Okay, ayat yang kedua pula, kita nak tuang ke kita nak tambah kelas? Sekarang kita baru sukat tau. Sekarang kita nak tuang pula kan? Okay, sebab bekas kosong kan? So, jadi kita tuang. Okay, balik pada ABC tadi tu. Okay, kita nak tuang apa? Tuang bahan kita. Okay, bahan mesti ada IM. So, jadi ambil balik tadilah 25 cm padu. Okay, larutan plumbum 2 nitrat. Okay, kemolaran dia 1.0 mol dm negatif 3. Sukat 25 cm padu, larutan plumbum 2 nitrat. Okey, yang ni kita punya container bukan bika Sekejap, saya padam balik. Okay, sorry, saya tak perasan sukat. Okey, sukat kita guna apa untuk sukat? Yes, silinder penyukat. So kat sini ialah silinder penyukat. Boleh? So, tambah kat situ dengan menggunakan. Okey, seterusnya baru ayat yang kedua tadi. Okey, tuang. Okey, yang ni baru ke dalam bika. Okey, setakat tu okey tak? Kalau kamu perhati, ayat dia sama betul tak? Bahan kita ni sama. Yang beza dia sukat dengan tuang, kemudian dengan menggunakan silinder penyukat dan juga ke dalam bika. Yang ni kamu boleh tulis asing macam ni, 2 ayat. Ataupun kalau kamu nak cepat ataupun kamu nak ringkaskan, kamu boleh sahaja ringkaskan dia. Okey, macam ni ayat dia. Sukat dan tuang, kamu combine sebab bahan dia sama. Dia lebih kurang je prosedur dia. Sukat, kemudian terus tuang. Okey, 25 cm padu, larutan plumbum 2 nitrat, 1.0 mol density padu ke dalam bika. Okey, so dapat satu. Okey, ayat kita ni tak komplit lagi untuk C tadi tau. Cik tadi. Cik Khadijah tadi kan, C tadi. Ini belum lagi campur. Kita baru tuang masuk dalam bika. Kita belum lagi ambil kita punya bahan yang kedua. Bahan yang kedua kita tadi ialah natrium sulfide. Okay, sekarang ayat yang seterusnya baru kamu tulis untuk natrium sulfide pula. Okay, apa aksi yang sesuai?
Okay, sekarang ingat bika kita dah pun berisi. Okay, so bila dah berisi, kita akan guna perkataan tambah. So kat sini tambah. Aksi kita tambah. Okay, I kita 25 cm padu. Larutan natrium sulfat 1.0 mol DM-3. Okay, untuk tajuk garam, kalau tadi kamu guna 25 cm padu, okay, untuk garam yang kedua pun, kamu guna isi padu yang sama. Boleh? Kepekatan pun biasakan diri kamu gunakan yang sama. Larutan sahajalah yang berbeza. Okay, bahan kita tadi tu ke dalam bika, okay, kontainer kita bika yang mengandungi larutan plumbum 2 nitrat. Kena mention, bika kita tadi tu tak kosong. Ayat yang pertama tadi, dia stop dengan bika. Sebab memang bekas kita, bika kita tengah kosong. That's why kita guna tuang. Bila kita tulis tambah, bika kita dah berisi. So, mengandungi plumbum 2 nitrat. Okay, garam kita yang pertama tadi tu. Okay, garam larut kita tadi tu. Okay, seterusnya, yang ni saya adalah untuk cek tadi. C tadi kan, campur tadi. Okay, sekarang kita dah tambah larutan natrium sulfat. Okay, kita dah campur dah. Betul tak? Okay, next, Khadijah. So, untuk Khadijah, K tu kacau. Kacau, so aksi kita kacau. Okay, kita punya bahan apa? Okay, kita punya bahan boleh tulis campuran. Sekarang kita dah boleh tulis campuran larutan. Kita tak perlu lagi dah nak mention campuran larutan plumbum 2 nitrat dan juga larutan natrium nitrat 1.0 mol. Okey, tak perlu dah. Cukup sekadar kacau campuran larutan. Okey, kontainer apa? Gunakan root kaca. So bila kita kacau tak adalah ke dalam apa-apa kan. Okay, so jadi kita kacau dengan apa? Kita kacau dengan root kaca, maka kita punya kontainer sekarang ialah root kaca. Okay, sama macam tadilah. Kalau kita sukat, kita akan kata guna silinder penyukat. Okay, boleh yang ketiga? Okay, Cik Khadijah. Okay, tak. Okay, tak tadi ialah turas. Jadi perkataan depan kita ataupun aksi kita tadi ialah turas. Turas apa? Turas campuran tadi. Campuran larutan ataupun campuran tadi. Okay, ini adalah kita punya B, bahan. Ini kita punya aksi tadi. Okay, dengan menggunakan corong turas dan kertas turas adalah kita punya kontainer. Okay, boleh buat ayat sendiri kan? Okay, Cik Khadijah tak. Okay, balik. Okay, sekarang balik. Balik apa? Balik kita punya aksi kita apa? Yes, bilas. Okay, cuba buat ayat sendiri. Bilas. Okay, cuba kamu tanya dekat chat. Kalau ayat bilas, macam mana kamu nak tulis? Okay, bilas. Okay, bilas apa? Sekarang bayangkan masa kamu tulis tu kamu bayang. Okay, sekarang kamu dah turas. Bila kamu turas, ada baki turasan, ada hasil turasan. So, kamu nak bilas apa sekarang ni? Yang mana garam kamu? Baki turasan ke hasil turasan? Garam larut, campur dengan garam larut, hasilkan garam tak larut. So, jadi kita dah campur dua-dua larutan, dia akan hasilkan mendakan. So, mendakan tu lah garam kita nak tu. Adalah garam tak larut. Yes, bila garam tak larut, dia adalah mendakan. So, bila kamu turas, garam kita nak tu ialah baki turasan. So, kamu akan buat ayat, bilas baki turasan dengan air suling. Bolehkah? Bilas ialah kita punya A. Kita punya bahan sekarang ialah apa? Garam kita tu. Baki turasan kita tu adalah garam kita nak. So, ini adalah B, bahan kita. Okay. Kontainer kita ialah air suling. Okay. Cik Khadijah tak balik Kedah. Okay. Kedah. Kedah ialah K, keringkan. Sekarang kita dah dapat dah kita punya garam. So, kita nak keringkan. So, ayat keringkan macam mana? Okey, Hamzah tulis keringkan baki turasan dengan 2 kertas turas. Okey, hampir tepat.
So yang lain, okey boleh tak baiki sikit ayat Hamzah. Dia tertinggal apa? Okay, keringkan, okey depan dia ialah keringkan, baki turasan iaitu mendahkan garam kita tadi Okey, yang ni tak tulis pun tak apa, saya cuba nak mention dekat kamu je. Okey, dengan menekan, kena tekan antara dua kertas turas. Ini atas bawah tu kan kita tekan, kita keringkan dia macam tu. Boleh ayat ni? Kena biasa dengan ayat ni. Keringkan baki turasan iaitu mendahkan garam tadi dengan menekan antara dua kertas turas. So keringkan adalah A kita, baki turasan adalah B kita. Salah satu pun tak apa, tak tulis mendahkan garam is okay. Cuma kalau tulis dia lagi lengkap lah, lagi nampak kamu faham. Okay, dengan menekan antara dua kertas turas adalah kita punya C. Okay, so habislah. Kan Cik Khadijah tak balik kedah. Okay, so settle kita punya ayat semua complete. Okay, maksudnya nampak tak? Kamu tak perlu hafal pun ayat satu demi satu. So bila orang yang dia tak belajar kimia pun, bila dia baca ayat ni dia boleh faham and then dia boleh buat eksperimen tu. Dia boleh ikut kamu punya arahan.